Sama juga Nabi dari segi musuh. Mungkin ada orang kata, oh Nabi tak ada musuh barangkali. Saudara-saudari sekalian, Nabi ramai orang tak suka dia, ramai. Terutama di kalangan musuh-musuh yang kita panggil gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, telunjuk lurus kelingking berkait. Orang-orang munafik ramai sekeliling Nabi. Kalau macam Abu Jahal, Abu Lahab, itu terang-terang berlawan betul. Yang ini depan baik, salam cium tangan, belakang bantai siang malam. Lagi pening berhadapan dengan musuh begini. Siapa tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay ini presiden munafik. Tapi Nabi tidak pernah doa kepada Allah, ya Allah kau mandulkan Abdullah bin Ubay biar tak ada anak. Dia kalau ada anak, anak-anak dia esok samsing. Dah. Dia doa kepada Allah, anak dia jadi soleh. Memang betul, anak Abdullah bin Ubay nama Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi yang setia. Dia mati syahid dalam peperangan Yamamah. Nabi doakan, walaupun bapa dia jahat, tapi Nabi doa kepada Allah, jangan kau jadikan anak dia jahat macam bapa dia. Macam Nabi yang kita sebutkan awal tadi dalam Quran tu, tak sebut nama lah, dia doa biar mati je semua. Beza atau tidak? Penyayang dia. Ada satu lagi orang munafik di Madinah, namanya Abi Rabi'. Abi Rabi' ni timbalan presiden munafik. Presiden dia Abdullah bin Ubay, timbalannya Abi Rabi'. Abi Rabi' ini pun jahat juga, tetapi Nabi doakan yang baik-baik saja. Akhirnya anak Abi Rabi' namanya Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan Hanzalah ini juga mati syahid berjuang seruan jihad. Dialah yang cerita kita pernah dengar, mati syahid dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Dia kahwin waktu petang, malam tidur dengan isteri, suami isteri, baru kahwin. Dia dekat subuh semboyan, panggil pergi perang. Dia lupa dia belum mandi lagi. Dah biasa bujang, lupa belum mandi, terjun pergi perang. Dalam perang mati. Kata Nabi, aku tengok malaikat turun memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Rabi'. Itu anak orang munafik. Ini Nabi kita. Nabi. Kita macam sekarang, kalau dah benci satu orang, kita benci satu keluarga, kita benci. Sampai atap rumah dia pun kita benci. Ini apa punya hati, tak ada tasawuf betul lah. Lalu depan, aku tak boleh ustaz, aku tengok atap rumah dia, aku menyampah. Habis awak pergi kerja ikut mana? Aku ikut lombong mana pun tak apa, aku tak nak lalu depan rumah dia. Sekali aku benci ustaz, semua keluarga dia aku benci. Itu kan bodoh namanya. Nabi, orang tak suka dia, bapa tak suka. Takkan anak-anak nak eritkan sekali. Tak. Nabi ni dia orang baik lah, orang baik. Sebab itu kalau bandingkan kita langit dengan bumi, tak perlulah kita bandingkan. Bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, nabi kita tetap penyambung. Begitu juga kalau kita bandingkan Nabi kita dengan seorang lagi Nabi, ini juga winnable candidate juga, calon boleh menang. Siapakah dia? Nabi Yunus AS. Nabi Yunus antara calon tough juga dari segi saingan sengit. Sebab Nabi Yunus pernah diuji duduk dalam perut ikan. Lama duduk dalam perut ikan. Tapi maaf, bukan kita tak nak menyokong Nabi Yunus. Nabi kita lebih terror lagi. Dari segi apa? Kesabaran dia berbanding Nabi Yunus tak ada tolak banding. Ada satu ayat Quran, Allah Ta'ala suruh Nabi kita bersabar. Jangan kau ikut perangai orang itu. Nabi Yunus, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu Muhammad terhadap takdir Tuhanmu. Bersabar. Itu payah, bersabar ni payah. Yang tadi berapa orang boleh bersabar, mikrofon tak boleh start daripada mula. Tak ramai. Gelisah, keluh kesah. Aduh, apa benda surah ni. Payah, sabar ni payah. Baik itu Nabi kita dituat, maka bersabarlah kamu. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar, relax je lah, tunggulah dia okey. Mana ada masalah kekal sampai kiamat, lantak aja. Tapi dia ni untuk peringatan surau masjid. Dia surau masjid ni ada jin. Dan dia ada satu spesies jin tu kerjanya main pay system. Ya, saya tahu, saya imam.
Kerjanya mengacau PA system. Mungkin lama tak ceramah ke apa ke, ataupun dia tengok ni jin Masjid Negeri Pahang ni lain macam jin dia bawa sekali ni. Jadi jin ni rasa tercabar apa, dia usik-usik gini lah tu ya. Yang pening-pening ni bukan khurafat. Ni bukan khurafat dah. Macam Masjid Raya ada jin. Surau tuan-tuan ada jin. Saya walaupun Masjid Negeri Pahang ada jin, saya jin paling besar sekali. Sebab saya imam besar, jin paling besar sekali. Tak, dia tak ada apa, ni makhluk Allah belaka. Duduk sekeliling kita ni. Adalah ada musik-musik sikit, musik-musik sikit, main-main, kadang main lampu, buat tak tahu lah tuan-tuan ya. Ni dah okey ni, tak ada apa lah ni. Dah okey, dia pun dah dengar ceramah, duduk diam-diam tu tadi tak musik. Jin tak apa, jangan hantu lari semua ni. Semua sebut jin dia tahan sikit. Nabi Allah Ta'ala sebut, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Wahai Muhammad, engkau kena sabar dengan takdir aku. Jangan kau jadi seperti orang yang duduk dalam perut ikan itu. Allah Ta'ala tak sebut nama, tapi dia sebut kasahibil hut, orang yang duduk dalam perut ikan hut itu. Ithnada wa huwa makzum, iaitu ketika dia berdoa kepadaku dalam keadaan dia sedang marah kepada kaumnya. Allah rekodkan dalam Quran. Kenapa Nabi Yunus marah? Kita sebab nak hormat dia, kita tak sebut marah lah. Kita sebut Nabi Yunus merajuk. Kecil hati sikit. Kenapa Nabi Yunus kecil hati? Dia berdakwah di Mosul. Tadi kita cerita pasal Adas daripada Ninawai di Mosul, Iraq. Dia berdakwah di Mosul selama 30 tahun. Berapa orang pengikut yang ikut ajaran dia? Selama 30 tahun dia mengajar 2 orang saja. Seorang umatnya nama Rubil, seorang nama Tanuh. Bayangkan 30 tahun mengajar 2 anak murid. Dia boleh sabar lagi. Tuan-tuan yang cikgu sekolah buat PDPR, anak murid kalau pagi-pagi patutnya 15, tinggal 2, tuan-tuan terajang tak letak terajang. Budak-budak ni aku pula rajin daripada diri pula dah. Jangankan budak tak datang, kalau budak-budak datang tapi tak buka kamera, tuan-tuan marah atau tidak? Marah. Ini baru PDPR setahun lah lebih kurang. Bayangkan Nabi Yunus 30 tahun sabar lagi. Kita malah ni lebih ramai daripada umat Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus pada penghujungnya dia beritahu, ialah sepatutnya Rubil dengan Tanur takkan muka yang sama. Dia patut awak ajak lah sikit, kawan-kawan datang tengok ceramah. Ada muka yang sama 30 tahun. Akhirnya Nabi Yunus kata, saya ni nak berehat sikit lah, berjalan-jalan mencari idea baru. Sebenarnya dia nak macam nak mengajuk dah. Lalu dia naik kapal, kemudian dia jatuh ke laut. Dan cerita selebihnya kita tahu sejarah dia jatuh dalam laut, dia telan oleh ikan. Cerita ni cerita Quran. Tuan-tuan balik boleh buka surah Yunus ayat 98, boleh buka surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, boleh buka surah As-Saffat ayat 139 148. Ada cerita pasal Nabi Yunus. Kita bukan membawang dia dah, memang cerita dia merajuk ketika berdakwah terlampau lama, tak ada orang nak ikut ajaran dia. Sebab itu menjadi pedoman kepada kita para penceramah, para asatizah, ustaz-ustaz yang mengajar. Tak kira ceramah ke, mengajar orang Quran ke apa ke, kalau hati tisu, mudah koyak, jangan masuk bidang dakwah. Ada setengah yang saya dengar ujung-ujung telinga datang berceramah surau kecil kadang-kadang, bila tak ramai orang dia marah. Macam mana buat promosi tak ramai? Saya kalau ceramah, dia cerita pengalaman dia yang lepas. Tak boleh begitu, sombong namanya. Ada setengah penceramah ini datang, lepas tu kadang nak azan. Ada setengah negeri azan ni kena berhenti. Jadi datang JK, Ustaz, tak mahu kita azan sekejap. Takkan tak boleh saya ceramah perdana ni kan, takkan tak boleh terus ke tu. Ustaz ni kita dah tulis kat sini sila berhenti untuk azan. Tak apalah azan lah. Dia tutup kitab balik. Cerita benar. Pesen macam ni, kalau dulu Nabi Yunus jatuh laut makan di ikan, awak kalau penceramah pesen begini, esok jatuh laut makan di ikan siakap Langkawi, padan muka.
ikan siakak langkawi telan padan muka. Mana boleh merajuk buat kerja agama ni. Berapa orang pun yang tengok lantak ni. Kita view berapa malam ni? Tak kira, tak payahlah berapa orang nak tengok je lah. Tak usahlah. Share la. Kerja dakwah nak suruh orang tengok ke? Tak. Kita buat kerja nak suruh satu orang jadi baik pun tahan lah. Dia balik, dia buat pula kebaikan pada orang lain dan kita makan komisen saja. Jangan merajuk. Macam cerita Nabi Yunus, pelajaran untuk kita. Jadi undi Nabi kita. Banding Nabi Yunus, Nabi kita tetap number one lagi.